أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat hadir pada pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan masa dan usia kita sentiasa dalam catatan kebaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita pada minggu ini masih dalam bab tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang kedua dalam bab ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilayka haja faqala ijlisi bi ayyi tariq al-madinati syi'ti ijlis ilayki. So cerita ni cerita pasal seorang wanita yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sebenarnya aku memiliki hajat kepadamu. Rasulullah SAW membalas, duduklah di mana sahaja yang kamu mahu di Madinah, aku pasti datang duduk buat mendengar hajat kamu. Dan wanita ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita OKU dan yang mempunyai hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan Rasulullah SAW senang saja. Dan ini nak menunjukkan bagaimana keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mengatakan bahawa tak perlulah wanita itu untuk dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri akan pergi kepada wanita tersebut untuk dia mendengar apa sebenarnya hajat ataupun keperluan daripada wanita tersebut. Ini subhanallah, kalau kita lihat ciri sebagai seorang pemimpin ataupun ketua yang orang kata tak perlulah kalau orang yang macam seperti seorang wanita ini yang dalam keadaan OKU, yang dipergi bersusah payah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW hanya sekadar untuk orang kata ataupun berhajat sesuatu kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang pergi kepada wanita tersebut. Ini subhanallah, dan akhlak yang tawaduk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis seterusnya daripada Anas bin Malik juga, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marida wa yashhadul janaiza wa yarkabul himar wa yujibu da'watal 'abd wa kana yawm an-nabiy quraidatan ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat orang yang sakit. Ini di antara adab ataupun hak sebagai seorang muslim, sesama muslim. Dan Rasulullah SAW melawat orang yang sakit. Dan kalau ada dengar orang yang sakit, dia akan pergi melawat. Macam masjid ni buatlah dengan pengurusi dan AJK-nya, subhanallah, pergi melawat jemaah ataupun ahli qaryah yang dalam keadaan tidak sihat. Ini merupakan satu akhlak yang mulia dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan. Bukan apa, tuan-tuan, kalau kita lama tak tengok saudara kita, jemaah kita yang kita tak nampak di masjid, yang dulu dia selalu di masjid. So dia pun sebenarnya meridui masjid untuk datang ke masjid. Oleh kerana
dalam keadaan tersebut, maka itu merupakan satu halangan dia untuk datang ke masjid. Maka alhamdulillah, kalau siapa-siapa di antara kalangan ahli jemaah masjid yang menziarahi itu merupakan salah satu cara mengubat rindu beliau. Dan bukan setakat mengubat rindu, kadang-kadang hilang rasa sakit dia sebentar, sekejap, apabila ada orang yang datang menziarahinya. Dan kerinduan tersebut pastinya memberikan suatu semangat kepada beliau, orang kata berhadapan dengan mungkin kesakitannya dan sebagainya, kan. Ala kulli hal, perkara ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak sesama muslim. Apabila seorang itu sakit, maka lazimnya kita ada kelapangan menziarahi saudara ataupun sahabat-sahabat ataupun ahli jemaah kita yang orang kata dalam keadaan sakit tersebut. Kemudian menyaksikan pengurusan jenazah, kan? Siapa yang ada kemahiran untuk menguruskan, silakan, alhamdulillah. Ataupun bersama-sama dalam menguruskan jenazah. Tapi dalam keadaan kita sekarang, masyarakat kita ada tim pengurusan jenazah, dan itu juga bukan merupakan halangan untuk kita turut serta untuk menguruskan jenazah sekali. Paling pun kita orang kata membantu dalam ruang pengurusan jenazah tu apa yang patut kita bantu. Tapi kalau untuk istilahnya mengganggu, itu janganlah. Ada certain orang ni dia semangat, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang semangat dia itu mungkin akan kalau tidak kena pada tempat dia, mengganggu yang memang kebiasaan mereka ni menguruskan jenazah. Semangat-semangat juga, tapi jangan sampai tahap macam tu lah. Right. Kemudian Rasulullah SAW menunggang keldai. Ini tuan-tuan, keldai ini suatu yang kenderaan yang agak tawaduk lah. Kalau akan ikut taraf Rasulullah SAW, dia boleh menunggang kuda. Zaman tersebut kan kuda, subhanallah, kan satu kenderaan yang orang kata macam kita naik kereta lah sekarang. Sebab kuda ni pun dia ada tahap-tahap dia juga, ada jenis dia, kan. Kalau tuan-tuan sekarang memang peminat kuda, tuan-tuan tahulah macam mana dia punya level dia tu. Dia ada kelas tersendiri kuda-kuda ni. Tengok kadang-kadang orang jaga kuda dia sampai dia punya bulu pun kilat-kilat tau. Itu memang subhanallah. Dia bukan macam kuda-kuda biasa ni. Kuda ni memang jaga lah, kan. Macam kuda-kuda lumba tu, tuan-tuan tengoklah rupa dia macam ganas sekali. Ataupun yang digunakan, apatah lagi kalau diguna pakai ketika zaman Rasulullah SAW, kuda perang tersebut, kan. Cuma sekarang ni banyak orang-orang golongan elit saja yang mampu untuk membeli kuda ni. Macam kita ni bukan setakat kuda, keldai pun susah dapat. Betul tak? Kan? Susah dapat keldai. Bahkan mungkin kita tak pernah mendengar macam mana suara keldai, kan. So kalau orang yang biasa pergi umrah, pergi Timur Tengah, kan, jangan pergi ke bandar ni susah sikit lah dengar. Ataupun pergi Mesir dan sebagainya, kan. Tuan-tuan akan dengar macam mana sebenarnya suara keldai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kan. Macam itulah bunyi dia, bising sungguh, kan. Rasulullah humble naik keldai je. Keldai ni sebenarnya tuan-tuan bukannya besar pun, dia tak macam kuda, kan. Silap orang yang tinggi tu kaki dia mencecah ke lantai juga kalau dia naik keldai. Kan. Biasanya keldai ni digunakan pakai untuk mengangkut air. Kalau dekat negara-negara Arab lah, dekat kampung, kan, dia guna untuk angkut air, angkut kayu, angkut minyak masak yang dalam botol tu.
dalam, bukan kulit, dia letak dalam ni minyak masak, gilen sekarang. Aku tak tahu bahasa Melayu. Main gilen azam. Biasanya macam tu, dia letak kat belakang, dia angkut. Sebab rumah dia agak jauh sikit daripada bandar kan. So keledai ni lah dia guna pakai macam-macam kan, angkut air, angkut tu semua kan. Menghadiri jemputan seorang yang berpangkat hamba kan. Jadi tak kisah, bagi Rasulullah SAW tu tak ada masalah kan, siapa pun dia kan, hamba ke apa ke, padanya kalau dia still sebagai seorang Islam, mana dia Rasulullah akan pergi kalau menerima jemputan kan. Dia tidak ada macam aku malas nak pergi jemputan rumah tersebut, asyik-asyik dia pergi, dia jamu saya dengan apa, kuih qiban, roti qiban. Kan ini pergi apa nama, ialah dalam keadaan dia punya ekonomi macam tu, dia mampu bagi tu, nampak macam mana. Tapi perasaan dia ingin apa nama, orang datang ke rumah dia dan sebagainya, dia buat majlis, maknanya kita pergi je lah. Ini dengar aku malas nak pergi rumah tu kan, nanti dia jamu teh kosong, teh O, kopi O, kemudian dia datang dengan roti qiban dia tu. Kan, roti qiban, roti najah, macam-macam kan, yang simple je lah. Tapi itulah, itu kemampuan dia. Ini Rasulullah SAW, dia tak kira pun siapa yang jemput dia, dia datang. Ini akhlak dia tunjukkan Rasulullah SAW. Dan kita pun satu, apa yang kita dapat, hikmah kita dapat daripada sini, ataupun pengajaran kita dapat, bagaimana Rasulullah SAW ni kan, dia pergi ke rumah ialah kita tahu orang yang berpangkat hamba ni tuan, tidaklah seperti mana orang-orang yang biasa ni dari segi kemampuan dan sebagainya kan. Macam kita lah, kalau kita pergi kampung dan sebagainya, dia tak sama macam mana cara apa nama, dari segi penyediaan makanan dan sebagainya, itu tak sama dengan dekat bandar, tak sama. Dan setiap orang pun kadang-kadang dekat bandar pun tak sama juga. Dekat bandar pun ada miskin bandar juga disebut kan. Kalau kat kampung ni kadang-kadang mungkin kampung ni lagi hebat lagi dengan tavainya, dengan savak kan. Jadi benda-benda yang kalau kat bandar lagi mahal benda tu kan. Ini kalau dia sendiri kat kampung, dia tangkap kan, dia memancing dan sebagainya, dia meruai kata orang. Dia pergi meruai, dapat tavai. Kan. Jadi tak sama tuan-tuan kan, cara dia. Tapi tak kisah kan, dia sama ada dia pergi ke rumah tersebut, dia jamu orang Badok, itu lagi sedap. Cucuk Badok tu mahal sekarang ni tuan-tuan, ya Allah kan. Dia jamu cucuk Badok, sekarang cucuk Badok dah jadi cucuk orang-orang bangsawan. Saya apa nama minggu lepas tuan-tuan, subhanallah, kebetulan masa tu sebelum itulah waktu malam, pasar malam, saya pergi pasar malam. Saya tanyalah cucu Pak Dok tu, saya berapa harga ni? Dia kata, ini sebiji RM1. Saya kata subhanallah. Oh, yang boleh Pak Dok ya ni. Sebiji tuan-tuan, sebiji. Bukan seulas, orang panggil seulas tu kan. RM1. So kalau kira biji dalam tu, dalam satu biji besar, dalam satu biji berapa ulas dalam tu, itu dah mungkin kalau 30 biji, 30 ulas sebiji tu, maknanya RM30 kan. Saya tengok kan, tak boleh kan, sebiji tuan-tuan RM1.
Saya kata ya Allah, itulah zaman sekarang ni apa-apa saja pun berharga, betul tak? Yang dulu kita pandang macam tak berharga. Masa kita kecil-kecil dulu padok periran. Kata orang baik padok tu periran me jelut me tak nak. Ada guna. Angiat gu nemu disik anu ana disik kayak pun nemu gu dibelai. Berharga tak kurang daripada RM5. Semua sekarang berharga. Itu kalau kat kampung lah. So kampung pun sekarang apa nama pun mahal juga. Kan? Beli apa? Tuan-tuan, Saga GI ada satu tempat tu dekat kampung ni. Ini saya cerita betul tapi saya tak nak mention mana tempat. Kita dekat Bintulu ni paling tinggi pun RM3 tau. RM3 satu ikat. Dia RM6. Saya kata, ini lebih mahal daripada dekat bandar. Saya pun heran. Sebab dekat kampung tu senang lah dapat GI tu, Saga GI. Ni RM6. Saya kata RM6 ni. Ya Allah. Sekarang kita rasa macam mahal RM6 kan. Nanti kemudian nanti kita rasa RM6 tu lah paling murah. Macam sekarang ni lah. Dulu RM3 tu mahal. Sekarang ni RM3, oh okey lah. Sebab nak beli Saga GI kan. Dia bila berlaku pada zaman ni, semua benda dah, orang kata apa, dia jadi, dulu kita rasa mahal macam rumah lah kan. Dulu rumah harga berapa, kita rasa mahal. Sekarang ni sebuah harga yang macam sekarang ni, yang dulu tu kita harga dulu tu kita rasa macam dulu tu murah lagi. Itu peredaran zaman. Okey, kita dah bukan nak cerita pasal harga barang, tuan-tuan. Okey, kita sambung. Semasa berperang dengan Bani Quraidah, baginda menunggang keldai yang tali kendali dan pelananya dibuat daripada rumput kering. Jadi cerita ni pada tahun ke-5 Hijrah, tuan. Bagaimana perang dengan Bani Quraidah ni. Bani Quraidah ni apa, tuan? Orang Yahudi ni. Mereka ada apa? Bagi apa tu? Allahumma salli Muhammad. Dia punya kabilah dia. Orang Arab ni ada kabilah ni kan. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qunaiqa. Di antara nama-nama mereka ni lah. Jadi dalam perang berperang ni, Rasulullah dia relax dia punya kenderaan dia. Sama tadi macam dia gunakan keldai, tapi dia mentionkan sini, dia beritahu bahawa tali di keldai itu daripada rumput-rumput kering. Tuan perasan tak rumput-rumput kering yang dibuat macam tali? Saya tengok dia macam mana tahu dia buat daripada rumput tu, tapi kalau dia buat dengan tali, dia jadi tali dia jadi kuat tak? Kadang-kadang daripada rumput ni orang buat macam apa istilah dalam bahasa Melayu ni, macam bakul kan, tempat letak roti. Kalau BBI mesti tenganan. Tahu tenganan kan? Macam-macam lah, saya pun lupa dah nama dia. Tapi yang penting benda tu dibuat macam sekarang ni macam kita panggil macam apa kita panggil tu. Saya pun lupa, bahasa BBI pun dah ingat bel. Macam kedapi. Yang kedapi, yang tenganan. Yang itulah. Dan mereka buat tali juga dengan rumput-rumput kering tersebut. Kan. Okey, seterusnya jam tu betul okey, alhamdulillah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'iri
wal ihalati wa ihalati sanikhah fayujibu wa laqad kana lahu dir'un inda yahudiyyun wa ma wajada ma yukaffuha hatta mata. Hadis ni tuan-tuan disebut juga dalam riwayat Imam Bukhari. Maksud dia apa dia? Rasulullah SAW pernah diundang makan roti gandum dengan makanan yang sudah berubah sifatnya, iaitu yogurt. Orang Arab ni tuan-tuan suka makan yogurt tuan-tuan. Roti dengan yogurt, susu masam dia makan. Saya masa mula-mula belajar tu, orang jamu tu roti tu dengan susu masam tu, saya tak selera makan tu. Sebab itu bukan makanan kita. Tapi mereka buka puasa, ambil roti cecah tu masuk, wow, laju kan. Saya tak boleh lah. Hatta sekarang ni kalau yang dijual kat Malaysia, yang Malaysia ni macam-macam kan. Dia pada perasa strawberry, perasa blueberry, macam-macam sekarang ni kan. Itu pun saya tak makan. Tak minat saya. Tapi orang Arab ni dia suka. Senang je makanan dia tuan-tuan. Beliau memenuhi undangan tersebut. Beliau juga memiliki, nak cerita bahawa makan itu je pun, roti dengan yogurt tu pun ajak Rasulullah makan kan. Tapi Rasulullah pergi makan je. Simple kan. Macam kita ajak orang datang rumah penyanaau, laju. Kan, suara na'au ni makan ramai-ramai sedap. Kalau makan seorang-seorang, korang laju, temai je. Sampai lebih azang, dah kenek kan. Muka dah kenek saja. Kan, makan simple. Contoh makan linut, sagah sagah jia ke, sagah ubai ke, ubai tipa lah. Ini hazinyam lah. Yen masin. Masak sadin pun mahal lah ya, susah ni. Sinyam, simple tapi mengenyangkan. Tapi kalau orang lain dia tengok tu dia tak lalu nak makan, dia kata apa benda makan. Simple. Rasulullah makan, dijemput makan yogurt dengan roti, makan tu je. Rasulullah pergi, datang kan. Beliau memenuhi undangan tersebut. Beliau juga memiliki sepasang baju perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi, sehingga wafat Rasulullah SAW tidak mampu menebus semula baju perang tersebut. Jadi orang kata apa, Rasulullah juga manusia biasa, dalam ketiadaan kemampuan, dia gadai baju perang dia, baju besi dia. Sampai wafat Rasulullah tak mampu untuk tebus baju tu. Jadi akhirnya apa? Yang menebus dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan, wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar tebus baju perang tersebut. Yalah baju Rasulullah SAW. Orang dapat baju Rasulullah SAW ni tuan-tuan, dia simpan sungguh-sungguh. Barang peninggalan Rasulullah dia tinggal sungguh, dia simpan. Ini kan orang kata apa? Selepas wafat Rasulullah, tak dapat juga Rasulullah tebus. Jadi para sahabat ni yang menebus baju Rasulullah SAW, kan, baju besi Rasulullah SAW. Berapa tuan-tuan dia tebus dengan 20 gantang gandum. Gandum kan mahal kan. Dia berharga untuk buat roti dan sebagainya kan. Jadi hakikatnya bahawa kalau kita lihat ni, maknanya ialah sistem kita pun dalam Islam seperti mana ditunjukkan ni adalah sebagai contoh. Dalam Islam pun ada gadai dia, konsep gadai dalam Islam. Sini kat Malaysia dia panggil ada apa? Ar-Rahnu dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ni macam sedih kan. Rasulullah SAW pun dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang hidupnya pun subhanallah. Tidaklah macam kita ni hidup senang dan sebagainya. Ini Rasulullah sampai meninggal pun baju besi, baju perang Rasulullah SAW tu tak mampu dia nak tebus balik. Subhanallah. Tapi alhamdulillah para sahabat tidak
meninggalkan demikian saja, mereka ambil balik, ke tebus balik daripada Yahudi tersebut. Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja tuan-tuan yang kita dapat sharingkan bersama pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik atas kemauan sendiri. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.